على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati lagi saya kasihi, para pendengar dan juga penyokong tabung haji Travel and Services. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan rahmatnya masih lagi dipanjangkan usia kita dalam kebaikan dan masih lagi diberikan kita ruang dan juga kesempatan untuk kita menambah amal kebaikan. Dan alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam sesi halaqah Al-Quran kita dan kita pun telah berada di penghujung Ramadan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya mendoakan tuan-tuan dan puan-puan semuanya di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima segala amalan siyam kita dan juga qiyam kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, dalam sesi halaqah Al-Quran pada kali ini kita akan bertemu dengan satu tajuk yang menarik, iaitu tajuk berkaitan dengan qalqalah. Dan alhamdulillah bersama dengan kita pada hari ini ada Haji Sufyan, Hajah Majidah dan juga Hajah Ika. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dan juga para pelajar sekalian, kita ada satu tajuk yang menarik dan mana tajuk ini sering kita berjumpa di dalam Al-Quran. Kadang-kadang tajuk ini tidak diambil berat ataupun dipandang ringan oleh sebahagian orang, iaitu tajuk yang berkaitan dengan qalqalah. Bila kita sebutkan sebagai ataupun dengan nama qalqalah, qalqalah ini bermaksud lantunan ataupun pantulan. Jadi bila kita tahu bahawa satu perkara itu memantul ataupun melantun, bermaksud dari sudut tajwidnya, bila kita menyebutkan satu huruf, ya, daripada huruf-huruf qalqalah dan dia dalam keadaan mati, maka hurufnya akan berbunyi. Jadi sebelum tu kita tahu dulu, setelah kita tahu bahawa qalqalah itu berlaku apabila makhraj pada satu huruf, iaitu pada huruf qalqalah itu, dia bertemu dan dilepaskan dengan cepat. Jadi kita dah tahu itu takrif atau definisinya. Kita tahu dulu apakah hurufnya. Maka huruf qalqalah itu ada 5. Disebutkan oleh Ibnul Jazari dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah bahawa huruf qalqalah itu ada 5, iaitu qutbu jaddin.
iaitu qutbu jaddin, yakni hurufnya ada 5: qaf, ta, ba, jim dan juga dal. Baik. Sampai ke orang Melayu dia tukar lain pula. Orang Melayu dia kata huruf qalqalah masih dia maintainkan 5, tapi dia tukar. Dia tukar kotor di baju. Kotor di baju. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting huruf qalqalah maintain 5. Sampai ke rakan-rakan sahabat di Indonesia, dia tukar pula. Dia kata baju di toko. Apa sekalipun tuan-tuan dan puan-puan, ikutlah apa formula yang kita ada pun, ketahuilah bahawa huruf qalqalah itu tidak lari daripada 5 ini, iaitu qaf, ta, ba, jim dan dal. Setelah kita tahu ini adalah huruf qalqalah, baik, bermaksud kita kena tahu bahawa di manakah makhraj huruf ini. Kalau qaf, makhrajnya adalah pangkal lidah, ya, ini lidah, ini hujung lidah, belakang ni pangkal lidah. Pangkal lidah dia bertemu dengan kawasan lelangit lembut, iaitu anak tekak. Itu makhraj qaf. Kalau ta pula, hujung lidah di belakang gigi atas. Dan qaf dan ta ni adalah huruf yang tebal. Dia ada sifat tambahan. Ba. Ba pula makhrajnya adalah 2 bibir. 2 bibir bertemu. Dan jim makhrajnya pula di mana? Tengah lidah bertemu dengan lelangit atas. Tengah lidah dibawa ke lelangit atas. Dan dal sama dengan makhraj ta, hujung lidah belakang gigi atas. Jadi setelah kita tahu di mana makhrajnya, bagaimana kita nak membunyikan qalqalahnya? Qalqalah hanya berlaku seperti yang kita sebutkan tadi, apabila huruf qalqalah ini dalam keadaan sukun. Jadi apabila dalam keadaan sukun, katalah kita ambil contoh. Saya letakkan hamzah di sini. Saya letakkan qaf dalam keadaan mati. Maka kita sebutkan aqa. Cuba sebutkan aqa. Okey, ini bulan puasa, jangan bukan aqa yang jual tu ya. Ya, ni aqa. Ya. Okey. Jadi kita tahu bahawa apabila pangkal lidah, ya, pangkal lidah di belakang tu kena pada anak tekak di kawasan lelangit lembut, dilepaskan, ditarik dengan cepat. Contoh paling mudah, kita ambil ba. Ya. Okey. Yang ni ba saya tunjukkan. Ini saya kena tunjukkan ya. Okey, ba. Okey, saya buka mas, minta maaf sebab saya nak tunjukkan bagaimana ba. Ba makhrajnya paling mudah kerana dia menggunakan 2 bibir. Jadi apabila 2 bibir, iaitu kalau kita tengok ya, bagaimana kita tahu makhraj ba tu 2 bibir? Kalau tanpa qalqalah kita akan bunyi ab. Jadi makhrajnya 2 bibir. Untuk menjadikan dia qalqalah, ab. Maknanya dia kena ab dan dilepaskan dengan cepat. Ab. Itu qalqalah. Ya. Okey. Baik. Jadi kita dah tahu bahawa ini adalah huruf-huruf qalqalah. Okey. Jangan lupa qaf, ta, ba, jim dan dal. Okey. Sekarang kita nak tengok yang kedua. Berapakah pembahagian qalqalah? Okey. Yang Haji Sufian pernah dengar qalqalah terbahagi pada berapa? Ada 2. Okey, Haji Ahmad Jidah pernah dengar berapa? 2. Haji Aika? 2 juga. Okey. Ada yang kata qalqalah terbahagi kepada 3, ada yang kata qalqalah terbahagi pada 2. Tetapi kebanyakan para ulama, ya, para ulama tajwid atau para ulama Al-Quran yang kita kata sebagai qurra, mereka mengatakan bahawa qalqalah itu benar terbahagi kepada 2. Iaitu qalqalah yang pertama, qalqalah sughra. Sughra bermaksud kecil. Kemudian yang kedua, qalqalah kubra. Okey, sughra dan juga kubra. Baik. Apa bezanya sughra dan kubra? Okey, ditarifkan ataupun diterangkan oleh ulama tajwid bahawa qalqalah sughra ini adalah qalqalah yang berada di tengah perkataan. Tak kisah
dia tengah perkataan tu berada di hujung perkataan yang paling hujung sekali pun, tapi dia masih still di tengah perkataan, ataupun dia berada di tengah-tengah ayat pun, dia tetap di tengah perkataan. Yang penting dia berada di tengah perkataan. Itu namanya qalqalah sughra. Contoh kita kata macam, katalah seperti aqlam, contoh perkataannya aqlam, qaf berada di tengah. Ya, qaf berada di tengah. Jadi qaf berada di tengah ini kita kena bunyikan qalqalahnya aqlam. Aqlam. Jadi di situ qaf berada di tengah. Tapi kita tengok pula bagaimana dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid. Okey. Lam yalid wa lam yulad. Okey. Di sini lam yalid wa lam, kita nampak walaupun dal ni dia berada di hujung perkataan, tetapi kerana dia bersambung, kita tidak berhentikan dia pada yalid, kita sambungkan dengan walam, maka dikira dal itu sebagai huruf berada di tengah. Apa perbezaannya kalau huruf itu berada di tengah dan huruf itu berada di hujung? Kita akan tengok dalam sesi bacaan nanti. Adapun qalqalah kubra pula adalah qalqalah yang berada di hujung sekali. Dia huruf yang memang kita mati padanya. Dengan kata lain, qalqalah sughra ini adalah qalqalah yang mana huruf qalqalah itu mati berada di tengah. Adapun qalqalah kubra, huruf qalqalah itu mati berada di hujung. Seperti qul huwallahu ahad. Asalnya ahadun, betul? Apabila kita waqaf padanya, dia jadi ahad. Jadi kalau kita bezakan, tadi kita ambil daripada surah yang sama. Contoh, kalau saya sebut qul huwallahu ahad, okey, itu qalqalah kubra. Cuba kalau saya sebutkan di sini lam yalid wa lam yulad, ada tak beza? Ada dengar tak beza? Lam yalid wa lam, yang ni ahad, mana lagi kuat? Yang berada di hujung kita mati pada dia, ataupun yang berada di tengah tu kita masuk dengan huruf yang seterusnya, itu mana lagi kuat antara dua ni? Di hujung. Pastinya di hujung. Kenapa? Kerana kita telah memberikan satu freedom ataupun kebebasan pada huruf itu. Dia sebagai huruf yang terakhir, dia boleh dikuatkan. Tetapi apabila dia berada di tengah seperti ini, kita tak memberikannya kebebasan, yakni kita kena cepatkan bunyi qalqalah itu untuk masuk pada huruf seterusnya. Dengan erti kata lain, tak boleh berhenti pada huruf itu ketika qalqalah. Contoh, kita baca aqlam, aqlam, kan kita berhenti tu, ada gap. Aqlam, tak boleh. Dia kena aqlam, ataupun pada ni lam yalid wa lam, tak boleh. Lam yalid wa lam, lam yalid wa lam. Bila kita berhenti tu, seolah-olah dia macam hujung ayat. Kita telah memutuskan antara qalqalah dengan perkataan seterusnya. Itu beza. Qalqalah sughra tak boleh buat begitu, tetapi qalqalah kubra boleh berhenti padanya sebab dia adalah huruf yang terakhir. Jadi jelas contoh seperti ini? Okey, baik. Sekarang kita akan tengok setelah kita tahu bahawa qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Okey. Sebelum saya terlupa, ada satu persoalan yang menarik. Okey. Ada yang mengatakan bahawa wujudnya satu lagi qalqalah yang diberi nama sebagai qalqalah akbar. Ada yang kata, ya. Okey. Jadi ini asas qalqalah dan dipegang oleh sebahagian besar ulama adalah qalqalah sughra dan kubra. Tapi ada yang berpendapat bahawa ada satu lagi bahagian qalqalah, namanya qalqalah akbar. Dan mereka mengatakan bahawa qalqalah akbar ini, apabila huruf qalqalah itu berada di hujung, bersabdu.
Macam mana? Contohnya pada tabbat yada abi lahabin wa tabba. Asalnya wa tabba. Okey, dia ada sabdu. Okey. Jadi bila berhenti, mereka mengatakan bahawa kalau berhenti pada huruf ba yang bersabdu ni, sebab sabdu bermaksud ada dua huruf, dua ba. Jadi kalau tak membezakan antara huruf bersabdu dengan huruf yang tidak bersabdu, tak ada faedah lah Allah jadikan sabdu pada huruf tu, kata mereka. Baik, sekarang ini mereka membacakan seperti tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dia bunyikan dengan kuat, lebih kuat daripada qalqalah kubra yang kita sebutkan tadi, kerana hujah mereka bahawa bersabdu. Baik, kita pegang bahawa huruf bersabdu itu bermaksud ada dua. Jadi kalau ba bersabdu bermaksud ada dua ba, betul tak? Kalau saya leraikan ataupun saya pecahkan dia, saya dapat waw, ta, ba dan ba. Asalnya watabba, begini. Ini asalnya. Sebelum dua ba ini dia digabungkan, jadilah dia bersabdu. Betul? Okey. Baik. Sekarang ini saya nak tanya pada semua. Pada Haji Sufyan, pada Hajah Majidah dan Hajah Ika. Apabila waqaf, dua-dua ba ini menjadi mati, betul? Kita dah sepakat bahawa huruf ba bersabdu, dia adalah dua ba. Okey. Apabila kedua-dua ba mati, saya nak tanya, mana satu daripada ba ini yang dikolkolahkan? Ba yang pertama atau ba yang kedua? Sekarang ni dua-dua mati. Yang pertama atau kedua? Kedua. Ya, pastinya yang kedua. Sebab kalau kita qalqalahkan pada ba yang pertama, pasti yang kedua pun kena qalqalah. Jadi macam mana bunyi dia? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Boleh ke tak boleh baca begitu? Tak boleh. Membuktikan ba yang mana kita qalqalah? Yang kedua. Jadi sabdu ini cuma menunjukkan bahawa dia dua huruf. Tapi dua huruf maksudnya ba pertama ini kita tekan. Watab, ba yang kedua dilepaskan sama seperti qalqalah kubra tadi. Watab. Tak perlu. Watab. Dengar satu bilik, tak perlu. Ya, itu menunjukkan bahawa samalah seperti perkataan al-haqq. Dia sebenarnya al-haqqu, okey? Kita telah tahu bahawa huruf bersabdu adalah dua qaf. Ya, huruf bersabdu adalah dua qaf. Jadi, kalau kita pecahkan alif lam ha qaf qaf, asalnya al-haqqu. Apabila kita gabungkan dua qaf ini, jadilah dia huruf bersabdu baris depan. Apabila kita waqaf, jadilah kedua-dua qaf itu mati. Adakah kita bunyikan al-haqq? Tidak. Membuktikan satu sahaja daripada huruf qaf itu yang diqalqalahkan, pastinya yang kedua. Jadi tak ada bezanya dengan qalqalah kubra. Dan inilah yang disebutkan oleh Ibnul Jazari dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Kata beliau, wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Dan jelaskanlah qalqalah itu apabila ia mati. Dan itu merujuk kepada apabila qalqalah yang biasa yang berada di tengah, iaitu qalqalah sughra. Dan yang kedua, wa in kana fil waqfi kana abyana. Apabila berada pada waqaf, maka dia lebih jelas berbanding qalqalah biasa yang berada di tengah. Okey. Jadi untuk setakat ini jelas semua? Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan pun jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita berhenti rehat seketika dan selepas ini kita akan tengok, kita akan ambil daripada bacaan kita daripada surah Al-Masad dan kita akan tengok di situ beberapa contoh kesalahan yang kerap berlaku semasa menyebutkan qalqalah. Kita berhenti seketika.
Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali lagi selepas daripada kita berhenti rehat seketika tadi. Jadi insya-Allah kita akan pergi kepada sesi bacaan kita. Jadi saya meminta kepada semua pelajar untuk buka surah Al-Masad. Baik. Ya, silakan Haji Sufian. Ada surah sebut surah Al-Lahab dan surah Al-Masad. Baik. Okey. Ada sebahagian yang menyebutkan sebagai surah Al-Masad dan ada sebahagian menyebutkan surah Al-Lahab. Baik. Al-Masad ni maksudnya sabut, ya, yang digunakan untuk membakar dan sebagainya. Adapun Al-Lahab adalah api yang menjulang. Jadi kedua-dua ini menunjukkan bagaimana gambaran dalam neraka. Dia punya bahan bakarnya, bagaimana apinya yang sangat panas dan sebagainya. Jadi kedua-dua gambaran ataupun kedua-dua nama tadi memberikan maksud yang sama. Boleh sahaja. Baik. Bagaimana cerita dalam surah Al-Lahab ataupun surah Al-Masad itu sendiri menceritakan bagaimana yang dilaknat ataupun yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Abu Lahab, ya, iaitu bapa saudara Nabi, yang disebutkan secara khusus setelah beliau mengatakan kepada Nabi, celakalah Nabi, celakalah engkau wahai Muhammad, ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah, ya, kepada kaum Quraisy ketika itu. Lalu Abu Lahab dengan lantangnya mengatakan, tabballaka ya Muhammad, tabballaka sa'iral yawm, celakalah engkau sepanjang hari wahai Muhammad. Ama da'autana illa lihada, kau panggil kami sebab ni je, sebab nak berdakwah ni je, buang masa. Lalu Allah turunkan, tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah Abu Lahab dan celakalah tangannya. Memang dia termasuk dalam golongan mereka yang celaka. Kemudian ceritalah bagaimana yang membawa kayu api di dalamnya, iaitu isterinya, dan sebagainya. Jadi itulah bagaimana gambaran daripada surah Al-Masad ataupun Al-Lahab. Baik. Jadi semua dah buka. Tuan-tuan dan puan-puan pun boleh turut serta daripada surah Al-Masad ataupun surah Al-Lahab di muka surat 603, betul ke? Okey, baik. Jadi insya-Allah kita akan tengok, kita akan dengar bacaan satu persatu ayat daripada pelajar kita insya-Allah. Jadi Haji Sufian boleh mulakan daripada ayat yang pertama dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik, okey, terima kasih Haji Sufian. Jadi itu ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik. Kita dah tengok seperti yang kita sebutkan tadi bahawa ba itu bersabdu, maka tak perlu sebutkan wa tab. Tidak. Sabdu untuk ditekan betul. Tapi ba yang kedua itu dibunyikan. Wa tab. Wa tab. Tak perlu wa tab. Kerana qalqalah ini adalah sifat semula jadi. Dia bukan sifat yang dia buat-buat. Tetapi kalau sebutannya betul pada makhrajnya, dia akan mengeluarkan sifat. Dan qalqalah ini, dia adalah sifat tunggal pada huruf yang 5 tadi, iaitu qaf, ta, ba, jim dan dal. Okey. Yang kita perlu berhati-hati antara kesalahan yang berlaku, ya, semasa dalam qalqalah adalah kadang-kadang kita menyandarkan qalqalah ini pada hamzah. Wa tab, seolah-olah macam ada hamzah di ujung tu. Wa tab, itu bermakna kita buat tu. Sebab qalqalah ni bukan dibuat, dia datang dengan semula jadi apabila berlakunya taba'ud. Taba'ud bermaksud makhraj bertemu seperti ba, wa tab, kemudian dilepaskan ba. Ya. Jadi dia bukan disandarkan pada hamzah. Kadang-kadang kita dengar macam bunyi hamzah je, wa tab ba. Itu bermaksud bila disandarkan pada hamzah, qalqalah itu bukan semula jadi, itu dibuat-buat. Jadi kalau dilakukan dengan betul, wa tab, itu bermaksud daripada dua makhraj tadi dilepaskan dengan cepat, wa tab. Boleh, ya? Baik, kita teruskan lagi pada ayat yang kedua. Silakan Hajar Majidah. Baca auzubillah dan boleh terus ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Haji Majidah, bacaan yang baik juga, alhamdulillah. Jadi kita tengok pada ayat yang kedua ada perkataan kasab. Kali ini tak ada sabdu ya. Jadi kalau tak ada sabdu, asalnya kasaba, tapi bila mati jadi kasab. Okey. Tak perlu tekan dia macam kasab. Itu lagi tak boleh sebab dia bukan bersabdu. Jadi jelas dia hanyalah ba yang tidak ada sabdu. Kasab. Kasab. Antara kesalahan yang kita perlu elakkan semasa huruf yang bukan bersabdu, jangan memanjangkan dia seolah-olah dia bersabdu. Contoh, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Seolah-olah macam dia disabdukan atau diliritkan. Qalqalah tidak mempunyai sifat begitu. Kerana qalqalah adalah sifat yang kuat. Sifat yang kuat dia tidak ada seperti berangin. Qalqalah tidak berangin ya. Macam sebagian orang dia baca kasab, kasab. Tak. Sifat qalqalah ini dia tidak berangin dan dia tidak lirik. Tidak kasab, ya kasab, ataupun dia kalau dia bukan disabdukan dia buat kasab, kasab, baru dia keluar banyak. Tidak, kasab, kasab, begitu. Ya, tidak ada angin, tidak ada lirik, ataupun kita panggil dalam bahasa Arab sifat pada huruf qalqalah ini sifat jahar. Ya, semua huruf qalqalah mempunyai sifat jahar, iaitu tidak ada angin. Dan juga semua huruf qalqalah mempunyai sifat yang penting, iaitu sifat syiddah, tidak ada lirik. Ya, syiddah bermaksud tidak ada lirik. Baik. Kita teruskan pada ayat yang seterusnya. Silakan Hajah Ika. Baik. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Haji Ika, bacaan yang baik juga. Pada ayat yang ketiga, sayasla naran zata lahab. Baik. Jadi perkataan seterusnya lahab. Okey, sama juga dia tidak ada sabdu. Jadi asalnya lahabin, tapi bila kita waqaf jadi lahab. Baik. Antara kesalahan lain ya yang kita selalu buat pada qalqalah ya adalah kadang-kadang kita membunyikan dia seolah-olah dia berbaris. Kadang-kadang bagaimana? Sekarang ni kalau kita tengok dia baris bawah kan? Ataupun kalau kata bukan baris lepasnya pun kita tengok baris sebelumnya. Baris apa? Atas. Okey, apa yang berlaku? Ada sebahagian baca sayasla naran zata lahab. Lahab. Dibunyikan seolah-olah baris atas kerana mengikut baris sebelumnya. Contoh, perkataan seperti tubatum. Ini akan nampak lagi apakah kesalahan yang sering berlaku. Sebab dia berada di tengah, kita boleh nampak lagi jelas. Kadang-kadang bila berada di hujung pun sering berlaku, tapi paling banyak berlaku adalah kalau huruf adalah kalau huruf itu berada di tengah. Maksudnya ya. Contoh, perkataan tubatum. Cara yang betul kita bunyikan seperti yang saya sebut, jangan jadikan dia gap, jarak seperti tum, itu salah. Itu kesalahan yang dilarang. Tak boleh pisahkan tum. Bermaksud kita pisahkan tub dan tum. Sedangkan tum satu perkataan. Maksudnya kamu bertaubat. Jadi tak boleh pisahkan. Apabila kita bunyikan dia rapat pula, tubatum, itu betul. Tubatum. Apa yang berlaku kesalahan adalah ba ini qalqalah, betul? Sebelumnya ta, baris apa? Depan. Maka apa kesalahan yang kadang-kadang berlaku? Ya. Orang baca wa in tubutum. Dia mengqalqalahkan ba itu
seolah-olah berbaris hadapan kerana katanya meraihkan huruf ta sebelumnya baris depan. Tubetum. Contoh perkataan Ibrahim. Ibrahim. Okey. Ba mati, sebelumnya hamzah baris apa? Bawah. Dia baca Ibrahim. Ibrahim. Tidak. Tak boleh Ibrahim, tak. Ibrahim. Ibrahim. Lantunan tetap lantunan, tidak bercampur ataupun tidak diganggu oleh sebarang baris, sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris hadapan. Boleh ya? Jelas? Alhamdulillah. Kita teruskan lagi pada ayat yang keempat. Silakan Haji Sufyan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Baik. Okey. Jadi di situ hammalatal hatab. Al-hatab. Ya, hatab bermaksud kayu api. Hammalatal hatabi bila waqaf hatab. Okey. Kena berhati-hati. Yang tidak panjang jangan panjangkan seperti hammalatal hatab. Tidak. Kadang-kadang kerana kita nak membunyikan qalqalah itu dengan baik, lalu kita pun memanjangkan dia hatab, hatab. Tidak. Qalqalah itu bukan pada huruf sebelumnya, bukan pada huruf selepasnya, pada hurufnya. Pada huruf qalqalah itu. Hatab, hatab. Ya. Satu lagi apa yang saya nak tunjukkan, tak apa, kita habiskan dulu. Pada ayat yang seterusnya, ayat kelima. Silakan Hajah Majidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi jidha hablum min masad. Baik. Okey. Dalam ayat yang terakhir itu, terima kasih Hajah Majidah. Ayat yang terakhir itu ada dua jenis qalqalah, iaitu fi jidha hablum. Jangan hablum, hablum, itu salah. Hablum min masad. Hablum. Ya. Jadi itu adalah qalqalah sughra. Hablum itu qalqalah sughra. Min masad itu qalqalah kubra. Ya. Okey. Baik. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, apa yang perlu kita tahu bahawa huruf qalqalah tadi ada berapa? Boleh sebutkan pada saya tak? Haji Sufyan boleh sebutkan satu daripada huruf qalqalah? Ta. Huruf ta. Okey, Hajah Majidah? Qaf. Huruf qaf. Hajah Ika? Ba. Okey, lagi? Lagi dua baki? Dal. Dan? Dan jim. Okey. Baik. Daripada kelima-lima huruf qalqalah tadi saya ada sebutkan ada dua huruf yang tebal, iaitu huruf ta dan qaf. Dia qaf, ta, ba, jim, dal. Tiga bawah ni adalah huruf nipis, ataupun dari istilah tajwid kita panggil sebagai huruf istifal, iaitu huruf yang merendah, huruf yang nipis. Bermaksud dia akan disenyumkan. Gunakan istilah bahawa apabila huruf itu nipis, dia akan disenyumkan. Adapun yang atas ni, ta dan juga huruf qaf adalah huruf tebal. Dalam istilah tajwid kita panggil dia sebagai huruf isti'la. Isti'la bermaksud huruf yang meninggi ataupun huruf yang tebal. Dan jangan lupa pula, ni yang menarik dalam tajwid. Tajwid ni, kenapa ilmu dia menarik? Sebab dia adalah ilmu yang berbentuk akumulatif. Dia terkumpul. Apa yang kita belajar daripada asas sampai yang terakhir, kita akan bawa. Dia bukan belajar akhir, yang depan tu tak nak ke apa. Makhraj adalah asas. Seperti kita tahu keluar daripada mana, sifatnya seperti qalqalah, sampailah ke mat, ya, ke idgham dan sebagainya, semua kembali kepada asas. Jadi ta dan qaf ini kedua-duanya adalah huruf tebal, betul? Bagi dua lagi, qaf
adalah huruf tebal yang tidak padat. Ta adalah huruf tebal yang padat. Yang mana kita panggil bahawa kalau ta ini dia ada sifat yang dipanggil sebagai sifat itbaq. Itbaq ni maksudnya mulut tertutup. Ya, itbaq maksudnya mulut tertutup membawa sifat padat. Ya. Okey, baik. Dan lawannya di qaf ini nak dipanggil sifat tidak padat dipanggil infitah. Mulut akan terbuka. Contoh. Contoh ya. Asalnya muhiyitun wa qaf dia jadi muhiyit. Okey. Kalau qaf tadi kita jumpa seperti yang contoh mudah, qul a'udzu birabbil falaq. Okey. Okey, nampak perbezaan antara ta dan qaf. Betul? Okey. Bagaimana saya nak tunjukkan? Okey. Ta macam saya kata tadi, dia adalah huruf tebal tapi tebal yang padat. Okey, ingat ya, huruf semua dari alif sampai ya ada 29. 7 daripadanya adalah huruf tebal. Macam sifir ya, kita belajar di sekolah dulu. 3 daripadanya tak padat. 4 daripadanya padat. Yang tidak padat adalah huruf kha, ghain dan qaf. Padat lebih mudah lagi, ikut turutan. Sad, dad, ta, dha. Jadi kita tengok ta berada dalam kategori tebal padat, qaf pula berada dalam kategori tebal tak padat. Okey. Apa bezanya? Seperti perkataan muhit. Kita sebut muhit. Nampak tak mulut dia macam nak tertutup? Itu sifat itbaq. Muhit. Muhit. Cuba sebutkan muhit. Selain daripada dia adalah qalqalah kubra kerana di hujung dia tebal dan dia juga padat. Muhit. Baik. Kita tengok pula bagaimana pada qaf. Contohnya qul a'udzu birabbil falaq. Cuba dalam keadaan mulut terbuka. Sebab sifat tebal, kalau tebal sahaja bermaksud belakang lidah akan naik. Jika tebal campur dengan padat, tepi lidah akan naik. Sebab tu mulut tertutup. Muhit. Kalau qaf hanya belakang saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Cuba. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, itu bunyi yang baik. Alhamdulillah. Okey, jadi setakat itu sahaja dulu untuk hari ini. Ada sebarang pertanyaan tentang qalqalah? Setakat ini jelas dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan juga jelas insya-Allah ya. Jadi qalqalah ini adalah satu cabang ataupun satu tajuk daripada tajwid yang sangat penting. Sebab qalqalah ini kenapa didatangkan bacaan qalqalah? Tujuannya untuk takhfif, meringankan bacaan. Katalah tuan-tuan dan puan-puan, sampai pada huruf ba kalau tak ada qalqalah. Seperti kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Rasa berat tak macam tak lepas tu? Berat. Rasa macam ya Allah beratnya tanggungan, berat mata memandang, berat lagi mendengar. Ya. Jadi kalau lepas wa tab leganya. Itu tujuan qalqalah ini datang adalah untuk meringankan bacaan. Jadi kenapa tak ambil keringanan tu? Ya. Lebih berat sebenarnya baca tanpa qalqalah. Baca dengan qalqalah, biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Insya-Allah sesuailah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Ya, baik. Ada sebarang pertanyaan atau semua jelas setakat ni? Ya, jelas. Alhamdulillah. Jadi itu sahaja dulu untuk hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dan juga kefahaman yang baik. Mudah-mudahan Allah berkati kita khususnya di bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, dan semoga kita sentiasa di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu sahaja dulu, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar setia dan juga penyokong Tabung Haji Travel. Semoga kita terus menjadi generasi yang kerap membaca Al-Quran dan dipermudahkan urusan membaca Al-Quran kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja dahulu dalam sesi halaqah Al-Quran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.